Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kisah kali ni saya nak cerita pengalaman kawan saya. Dia pergi ke Langkawi, dia melawat makam Masuri. Okey, cerita dia macam ni. Kawan saya ni dia pergi bercuti di Langkawi, keluarga lah, keluarga dia orang pergi. Jadi masa dia pergi tu macam biasa lah, pergi lawat semua tempat, pergi jalan. Tapi dalam perasaan dia tu, dia kata apa, aku rasa macam aku kena pergi ke makam Mansuri lah. Aku kena pergi ke makam Mansuri. Aku tak tahu sebab apa, tapi aku kena pergi ke makam Mansuri. Jadi tak apa, dia orang pergi juga ke makam Mansuri tu. Masuk, dia orang biasalah, ada yang jaga makam tu, jalan. Masa dia sampai je dekat rumah tu, rumah Mansuri tu, kawan saya kata apa, dekat kakak dah, sudah ada tu depan pintu. Dia pakai spek mata, turun jalan macam biasa kan. Lepas tu benda tu bagi salam, Assalamualaikum, dan tu. Jadi benda tu cakap dekat kawan saya, tak nak jawab salam saya ke kan. Dia kata, lepas tu terus terhenti. Kawan saya kata, aku salam. Lepas tu benda yang tengah bercakap ni, dia duduk dekat beranda dekat rumah Mansuri tu, dekat makam tu. Dia duduk kat beranda, dekat tingkap. Jadi kawan saya tengok lah wajah yang bercakap. Benda tu dia cakap macam ni, apa, dah sedekah ke Al-Fatihah untuk saya? Lepas tu kawan saya kata, sudah. Dah pergi melawat ke perkuburan saya? Dia seolah-olah cara percakapan ni dia sedang bercakap dengan Mansuri kan. Jadi kawan saya kata, sudah, dah pergi. Lepas tu benda tu cakap apa ye? Terima kasih sebab datang melawat saya. Dia kata macam tu. Okey, cerita ni tak berhenti kat sini saya tahu. Sebab apa? Kawan saya kata wajah yang mengaku Mansuri tu, yang duduk kat beranda tu, yang duduk dekat tingkap tu, lebih cantik daripada lukisan Mansuri yang ada dalam tempat tu. Yang mana orang kata lukisan Mansuri muka tu, dia kata lagi cantik wanita tu daripada muka yang sebenar, yang lukisan. Tapi dia mengaku dia Mansuri. Okey, tak apa. Jadi benda tu dia tak kacau lah. Dia biar kawan saya ni dengan family ni pergi ziarah. Dalam bilik dalam rumah tu, dia jalan-jalan. Tempat dan bilik yang paling dia rasa takut adalah bilik abang dia tu, abang ipar dia tu, yang buat fitnah dekat dia, yang kata ada ni perempuan yang jahat. Banyak bilik tu yang paling rasa gerun dan menakutkan dalam rumah tu. Jadi dia orang tak duduk lama, dia orang balik keluar. Lepas dia orang keluar tu, cerita tu tak berhenti lagi. Sebabnya masa dia orang dah balik ke Pekan Koh, dia orang pergi duduk hotel kat sana. Malam tu benda tu mai dekat bilik depa. Benda tu mai, dia kata apa? Sebab awak boleh nampak saya, awak tempat saya, awak tolonglah saya. Dia kata macam tu. Lepas tu berlaku dialog. Nak tolong macam mana? Nak tolong apa? Lepas tu dia kata, tolonglah saya cari saya punya keturunan ke-7 saya. Lepas tu tanya balik, kawan saya tanya balik dekat dia tu. Hak mengaku kata Mansuri, keturunan ke-7 dia dekat mana? Dia kata dekat Thailand. Jadi macam mana hak kita dengar cerita yang kata keturunan Mansuri yang ada tu dekat Thailand, sama juga cerita dia ni. Ceritanya keturunan ni ada di Thailand. Lepas tu kawan saya kata keturunan yang duk cerita dalam berita macam tu lah, dia tanya tu kan. Jadi dia kata bukan, itu bukan keturunan dia yang sebenar, ada orang lain. Dia kata ada keturunan dia yang betul pure darah dia ada dekat Thailand, tapi bukan orang yang dia cerita orang lain. Jadi dia kata sebagai habuan, saya bagilah dekat awak coin, duit
bayangkan Alam ni dia keluar, dia bagi satu koin emas duit lama, dia letak timbul dekat depan. Daripada benda tu tak wujud, tiba-tiba ada. Lepas tu dia kata ni lah Habuan kalau dapat cari keturunan dia bagi hadiah. Dia kata bukan satu koin ni sebagai satu koin, tapi dia kata kalau berjaya dapat, dia akan bagi lagi banyak. Dia janji macam tu. Dan jadi kawan saya kata tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. Lepas tu kawan saya kata tak mau, benda ni tak boleh macam ni. Jadi benda tu mendesak. Hang kena tolak. Mula-mula cakap elok, lama-lama bila kita tolak, namun dia macam marah. Dia marah kan. Dia marah tu sebab kami duduk bidang perubatan. Jadi kawan saya ni bacalah doa, baca daripada asal muka dia cantik tu dah jadi macam buruk orang tua sangat-sangat kan, yang memang kalau tengok pun takut lah kan. Kawan saya kata takut lah. Dan dalam masa yang sama, benda tu dia dah start merasuk, masuk ke orang yang kena rasuk tu jalan macam orang tua, bongkok sangat-sangat macam umur 100 tahun jalan. Jadi dalam perbicaraan tu cakap tu, dia kata macam mana pun hang kena tolong aku. Mula cakap awak saya kan, dia mula tekan hang kena, kalau tak aku ikut hang akan jadi orang yang akan aku ikut. Dia kata macam tu dekat kawan saya tu. Jadi malam tu rawatan dibuat lah, proses Allah supaya dia keluar kan. Jadi dia keluar kan. Tapi dalam masa malam tu dia bagi tahu dia punya harta dia ada banyak. Dekat mana? Dekat Gunung Raya, dekat Langkawi. Dia kata tak boleh lalu jalan depan, tetapi kena lalu jalan hutan. Tapi dalam ramai-ramai benda tu dah bagi tahu info. Jadi dalam keluarga ni, keluarga kawan saya kata apa, kalau pergi cari, ikut dia cakap, mungkin boleh sampai tapi belum tentu boleh balik kan. Takut sagi masuk je pergi cari, hilang. Takut jadi macam kes acap lah kan. Orang kata masuk alam bunian, masuk alam jin, hilang, boleh masuk tapi tak boleh keluar lah. Jadi ada tak siapa-siapa yang berani nak ambil harta tu? Kalau lah kuat-kuat dah, seorang pun tak berani. Jadi tak ambil tak ambil. Jadi bila dah buat rawatan, dah bagi benda tu hilang macam tu. Tapi dia tak hilang sepenuhnya lagi. Sebab apa? Bila dia orang balik ke Kedah Al-Ustaz, rupanya benda tu main ikut juga. Benda yang sama, dia bawa duit juga. Tapi bukan sekeping, dia dah bawa banyak keping kan. Macam mana pun hang kena tolong aku cari keturunan aku kan. Lepas tu dia naik, lepas tu berubat. Susah juga nak berubat. Apa yang kes cerita tentang Suri ni, berubat lah kali alhamdulillah berjaya juga tapi teruk nak buang benda-benda yang main ni. Jadi siapakah benda tu wallahualam, tak tahu nak digambarkan, nak diceritakan tak tahu, wallahualam. Cumanya alhamdulillah lah kali berubat selesai lah, kes ni selesai. Tapi penat juga, teruk juga. Cumanya flashback sikit kisah ni. Masa dia pergi dekat Mahkamah Suri tu, masa benda tu tegak kawan saya, Assalamualaikum tu, ada penjaga kawasan-kawasan tu tengok senyum je. Dia cakap kepada saudara kawan saya ni, nampak ke? Dia kata macam tu, nampak ke? Lepas tu yang kawan saudara saya ni, saudara kawan saya ni senyum saja. Sebab apa? Maksud dia ramai orang datang yang nampak. Tetapi ini cerita yang dialami oleh kawan saya sendiri yang saya cerita. Bukan nak tokoh tambah, nak sedap cerita, tak. Ini pengalaman di sini. Tentang orang lain, wallahualam tak tahu apa pengalaman mereka. Tetapi itulah pengalaman yang kawan saya sini lalui. Dan ada penjaga tu tengok sini, nampak ke? Biasalah dia kata macam tu kalau orang boleh cakap. Tapi ini cerita yang dialami oleh kawan saya sendiri. Dan itulah cerita tentang muka dia yang lebih cantik pada lukisan.
dan keturunannya yang ada di Thailand, tapi bukannya yang diceritakan tentang Aisyah tu, tapi ada orang lain, keturunan yang lain. Dia kata dia akan beritahu dekat mana orang tu ada. Tapi benda ni sulit lah. Macam mana kita nak berurusan dengan tiba-tiba nak kata ini keturunan keluar semua kan. Dan akhir sekali gangguan tu, benda-benda berbentuk jin tu, dia mengganggu kawan saya sendiri. Jadi Alhamdulillah selesai juga lepas kita. Dan semenjak tu dia dah tak berani pergi dah ke makam Mas Suri. Semenjak tu takutlah ramai kali kedua ada benda yang lain kan. Tapi masa dia awal-awal dia daripada Kedah dia nak pergi Langkawi tu, dia dah ada terasa detik perasaan macam ada orang memanggil dia untuk pergi ke Mas Suri. Sebab itulah dia kata macam mana aku nak kena pergi ke Mas Suri. Tak tahu pula kisah jadi macam tu. Jadi cerita ni hanya diceritakan pengalaman saja, untuk cerita saja, penceritaan saja, untuk entertainment. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.